Bi, masuk link dalam MPN Bi. Beres. Sikit akan buat link. You ada dalam MPN? Okey, kita dah mula dalam live dah. Kita nak share dulu. Ada. Yes. Akan buat link. Boleh start ke nak share dulu? Buat link. Okay. Selesai. Okay, boleh mula? Okay, I think boleh start. Ya, start. Khabar baik semua. Alright. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Tacha wa Shanghai, Wanakkam pada seluruh penonton di luar sana. Bersama saya Saifullah dalam program Ali Online. Jadi sebelum itu saya ingin meminta maaf atas kelewatan kami bersiaran disebabkan oleh masalah teknikal. Jadi hari ini kita akan membicarakan mengenai isu-isu hangat mengenai COVID-19 dan isu-isu semasa yang melanda tanah air khususnya di Pahang Darul Makmur. Dengan temanya iaitu bicara COVID-19 di negeri Pahang. Okay, bersama saya pada malam ini merupakan seorang panelis, dua orang panelis dan panelis yang pertama merupakan Yang Berhormat YB Lee Chin Chong. Beliau merupakan Adun Semambu merangkap Bendahari Agung Parti Keadilan Rakyat dan juga beliau merupakan naib pengurusi bagi PKR di negeri Pahang. Apa khabar YB? Sihat? Baik, khabar baik semua, sihat. Baru makan tu lewat sikit tapi tetap telah makan. Terima kasih. Terima kasih YB kerana sudi meluangkan masa. Dan seterusnya saya ingin mengenalkan panelis kita yang kedua. Beliau merupakan seorang aktivis masyarakat yang agak terkenal di Pahang, iaitu saudara Wan Fauzlin. Beliau merupakan penyelaras bagi sebuah NGO iaitu NGO Kobat dan beliau juga merupakan ketua komunikasi, arah komunikasi bagi Parti Keadilan Rakyat Negeri Pahang. Apa khabar saudara Wan? Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey. Alright, jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan pada agenda kita pada malam ini. Agenda yang sangat hangat diperkatakan iaitu berkenaan dengan COVID-19, iaitu suatu pandemik yang menggegarkan negara-negara besar termasuklah di Amerika dan China, di mana sehingga ke hari ini telah meragut
ramai 480,728 nyawa di seluruh dunia. Disebabkan oleh COVID-19 ini juga, kita telah menyaksikan bahawa ekonomi dunia semakin merudum dan juga telah menyaksikan bahawa kuasa-kuasa besar seperti China dan juga Amerika turut terjebak dengan pandemik ini. Jadi kita tidak ingin berbicara begitu jauh sehingga keluar negara. Saya, kalau boleh, kita ingin memfokuskan pada malam ini mengenai COVID-19 dan juga isu-isu semasa di dalam Malaysia, di mana pada hari ini seramai 121 orang yang telah terkorban disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin bertanyakan kepada YB Lee Chin Chong selaku wakil kepada rakyat di negeri Pahang untuk YB menceritakan sedikit mengenai status terkini dan juga info terkini yang melibatkan COVID-19 di negeri Pahang Darul Makmur. Dipersilakan YB. Terima kasih kepada saudara Saifullah yang saya hormati, kepada saudara Wan Fauzuddin, rakan lama. Malam ni memang malam yang istimewa. Biasa saya banyak membaca tulisan Wan Fauzuddin, tapi malam ni dapat sepentas dengan beliau. Dan juga terima kasih kepada orang muda kita, saudara Saifullah, yang mempengerusikanlah menjadi moderator untuk program pada malam ini. Ini sedikit sebanyak menunjukkan semangat rakyat Pahang berhadapan dengan COVID ini makin pulih. Dan semangat kita adakan forum ini adalah juga untuk terus memberikan semangat kepada anda semua di Pahang. Apa khabar? Kita di Pahang memang anak Pahang semua. Dah lama kita terkurung, kita di bawah PKP, tidak dapat keluar buat beberapa bulan. Dan PKPP mula dilaksanakan sejak minggu lepas dan syarat-syarat dilonggarkan secara berperingkat. Jadi saya dapat lihat makin ramai ibu-ibu, ayah-ayah membawa anak keluar untuk membeli belah. Ada yang keluar ke pantai untuk ambil angin sikit selepas sekian lama tidak keluar dari rumah. Dan anak-anak kita, murid-murid pun ada yang mula bersiap sedia untuk kembali ke sekolah. Jadi kesemua ini adalah satu tanda-tanda yang baik, yang mana kita makin pulih. Dan Pahang tidak jauh, kadar pemulihannya tidak jauh daripada negeri-negeri lain. Semalam Pahang merekodkan kes sifah, kes sifah. Tidak ada kes di Pahang. Tanya kepada semua anak-anak Pahang, kita jaga negeri kita dengan baik. Di seluruh Malaysia hari ini pun kita nampak kes single digit, satu digit je, jadi rendah. Bahkan Jabatan Kesihatan Pahang telah juga memaklumkan bahawa mulai hari ini tidak akan melaporkan kes mengikut negeri dah. Jadi ini merupakan satu juga indikator yang baik, yang mana kita makin boleh keluar, boleh menjalankan kehidupan dalam norma baru ini. So ini keadaan di Pahang yang saya laporkan. Sekian. Jadi adakah bermakna kita telah berjaya mengekang wabak tersebut? Mungkin sedikit daripada YB. Apakah kita sedang dalam proses? Ya, memang belum lagi. Ini merupakan the end of the beginning. Artinya kita baru boleh kata mengatasi rintangan pertama, cabaran pertama. Wabak COVID ini merupakan satu perkara yang serius, yang bukan saja telah menjejaskan ekonomi dan kehidupan di Asia Tenggara, tetapi seluruh dunia turut terjejas. Apa yang pakar-pakar kita maklumkan sekarang adalah kebimbangan tentang gelombang kedua yang mungkin melanda. Sedangkan di negara-negara yang kita nampak mengamalkan SOP yang begitu ketat, turut berhadapan dengan risiko gelombang kedua. Kita telah mula lihat keadaannya kembali di Beijing dan di beberapa negara jiran lah.
Jadi saya turut ingatkan adik-adik dan ibu-ibu ayah-ayah semua bahawa terus menjaga penjarakan sosial, jaga kesihatan, kerap cuci tangan dan memang perlu berwas-was dengan perkembangan terkini. Jangan kita mengambil sikap yang sambil lewat. Terima kasih. Okey, terima kasih YB. Dan kita beralih pada panelis kita yang kedua, iaitu pada saudara Wan Fuzidin. Okey, seperti mana yang kita semua tahu, saudara Wan merupakan seorang yang cakna mengenai isu rakyat. Jadi saya ingin bertanya sedikitlah berkenaan dengan rakyat di negeri kita ini. Bagaimana dengan rakyat-rakyat dan juga pekedai ataupun peniaga kecil yang hilang mata pencarian sepanjang berlakunya PKP ini, dan adakah kerajaan negeri ini responsif terhadap rakyat dan juga peniaga-peniaga kecil tersebut? Dipersilakan. COVID-19 ni melanda seluruh negara dan tidak ketinggalan juga Pahang juga cukup menerima risikonya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahawa kerajaan negeri Pahang telah pun memberikan one-off, kalau tak salah saya 100 setengah, dan juga barangan bernilai lebih kurang dalam RM50 lah kepada rakyat negeri Pahang. Tapi yang paling terkesan kalau kita tengok di luar sana adalah para peniaga. Di mana-mana pun kalau kita tengok sama ada peniaga-peniaga penjaga tepi jalan ataupun di pasar-pasar malam, walaupun sekarang ini telah pun dibenarkan pasar malam berniaga dan penjaja juga dibenarkan untuk menjalankan perniagaan, tetapi kesan daripada COVID ini nampaknya begitu ketara kepada para peniaga, dan rata-rata mereka mengatakan walaupun dah dibuka perniagaan tapi masih lagi tidak mendapat keuntungan sebagaimana biasa kerana kurangnya pelanggan, kemungkinan SOP yang agak merimaskan pelanggan-pelanggan untuk datang ataupun kebimbangan mereka untuk datang ke pasar-pasar malam dan sebagainya. Jadi memang nampaklah kalau kita pergi mana-mana pasar malam pun memang kita nampak ada perbezaan sebelum COVID dan selepas COVID. Jadi itu terpaksa yang ditanggung oleh para peniaga, dan ada para peniaga yang sedikit mengeluh tentang bantuan yang diperolehi tidaklah mencukupi sepatutnya. Sepanjang 2 bulan lebih mereka tidak berniaga, dan sekarang ni mereka memulakan perniagaan dalam keadaan kadang-kadang nak dapat modal pun banyak masalah. Kerana pelanggan yang kurang, kemudian dengan SOP yang agak ketat juga di pasar malam dan juga bagi-bagi orang yang berniaga lah. Jadi ini kesan yang saya nampak pada orang berniaga sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini. Secara keseluruhannya rakyat masih lagi memerlukan bantuan daripada kerajaan untuk sepatutnya bantuan seharusnya diberikan dari masa ke semasa mengikut keperluan rakyat, terutamanya bagi mereka-mereka yang amat memerlukan. Bagi mereka yang ada pendapatan mungkin yang telah pun bekerja, okey, mereka mungkin dah dapat bekerja. Bagi mereka yang makan gaji mungkin mereka masih lagi dapat gaji bulanan, tapi bagi penjaja-penjaja yang mengharapkan itulah berniaga adalah mata pencarian mereka ni nampaknya begitu terkesan sekali lah. Okay, terima kasih kepada saudara Wan. Jadi kita kembali kepada YB. Saya ingin bertanya, seperti yang diperkatakan oleh saudara Wan, masih banyak lagi bantuan yang perlu diberikan oleh kerajaan untuk membantu rakyat, dan saya ingin bertanya YB selaku wakil rakyat yang bersama menggubal dasar di negeri Pahang, mungkin YB boleh tahu apakah inisiatif yang telah akan dilakukan oleh negeri Pahang untuk membantu rakyat, dan adakah kerajaan negeri Pahang ini uruskan inisiatif ataupun pembahagian bantuan tersebut kepada adu-adu pembangkang. Adakah mereka masih bermain politik ataupun mereka bersama dengan adu pembangkang untuk sama-sama kita menangani COVID-19? Terima kasih atas soalan yang ditujukan kepada saya, dan saya memang amat prihatin tentang perkembangan dan juga respon kerajaan pusat dan kerajaan negeri kepada wabak COVID ini. Sementara itu, izinkan saya turut mengalulukan kemasukan dan kehadiran makin ramai orang
untuk makluman, dalam Facebook Live ini telah mencecah 100 orang lah. Jadi kita nampak makin ramai yang berminat dengan bicara sebegini. Ada yang mungkin baru sempat masuk selepas solat Isyak. Jadi selamat datang kepada semua. Kalau boleh tolonglah kita share kan, kongsikan pautan ini, link ini kepada kawan-kawan lain, sebab selepas ni saudara Saifullah yang handsome ni dia nak dengar komen-komen, dia nak dapatkan komen-komen rakan-rakan semua, dan kita harap dapat mendengar juga pandangan kawan-kawan di Kuantan, di Pahang dan di seluruh Malaysia tentang apa yang berlangsung dan apakah isu-isu yang ada yang dihadapi oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerajaan Pahang untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan telah menjalankan pelbagai inisiatif untuk meringankan beban rakyat dalam keadaan yang begitu mencabar ini. Dan saya turut ingin ambil kesempatan ini ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang yang turut sempat menyalurkan sedikit sumbangan kepada pembangkang, bukan saja kepada kerajaan, tapi sebagai ahli pembangkang turut mendapat, walaupun angkanya tidak secukup, tidak seperti apa yang diterima oleh aduan-aduan kerajaan, tapi sekitar 5 hingga 10% lah. Yang itu yang ada, saya turut ucapkan terima kasih kerana apa yang kami terima, kami turut menyalurkan untuk rakyat. Yang itu adalah bantuan untuk rakyat. Dan kita memang kalau ditanya cukup atau tidak, pastinya tak cukup. Bagi lebih 10 kali ganda pun tidak cukup. Tetapi kami cuba yang sebaiknya dengan bantuan orang awam, dengan bantuan ramainya budiman-budiman yang sudi memberikan sumbangan, membantu kita. Dan di Dun Semamu, di Parlimen Indera Mahkota, Keadilan dan juga Pakatan Harapan berjaya mengagihkanlah lebih 1,500 bekalan-bekalan kepada mereka yang memerlukan. Cukup atau tidak? Memang tidak cukup lagi, tapi kami telah cuba sekadar mampu, cuba yang sebaiknya untuk membantu. Apa yang saya rasa agak sedikit kecewa adalah tentang ahli-ahli pembangkang di Pahang yang tidak dilibatkanlah dalam banyak perbincangan untuk mengatasi masalah ataupun wabak COVID ini. Sebab wabak COVID ini memberikan kesan yang begitu luas, bukan saja dari segi ekonomi yang saudara Wan katakan tadi, ramai penjaja, ramai peniaga-peniaga kecil sangat amat terkesan dengan penutupan, dengan PKP dan semuanya. Tetapi juga dengan ahli-ahli pekerja, ramai pekerja yang menghadapi masalah. Ada yang menganggur, ada yang diberhentikan kerja, ada juga SME lah, PKS yang mengalami isu kitaran wang, kekurangan kitaran tunai untuk meneruskan perniagaan mereka. Kita juga nampak ada anak-anak, keluarga-keluarga yang turut hilang punca pencarian, punca pendapatan, kemudian mereka terbelenggulah dengan isu tidak cukup makanan, tidak cukup untuk menampung kehidupan mereka. Jadi semua ini sepatutnya dibincang dengan semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Pahang, tidak kira mana parti yang kita berasal ataupun kita mengetuai. Saya masih ingat ada satu WhatsApp group yang mula-mulanya dimulakan dan dibuka oleh DO kita lah, penjawat awam untuk update, untuk kemaskinikan statistik harian kepada kita. Tetapi WhatsApp group itu ditutup beberapa hari selepas wabak COVID ini mula menular. Amat mendugacitakan sebab kalau politik sehingga tahap itulah, sehingga ahli Dewan Undangan Negeri ingin membantu untuk menyebarkan statistik terkini pun itu dihalang, dan saya nampak memang tidak wajarlah. Tapi tak apa, apa pun kita akan terus membantu rakyat dengan apa cara yang ada. Terima kasih. Jadi kita mengharapkanlah supaya kerajaan negeri dapat bekerjasama tanpa mengira parti untuk terlibat dalam membantu rakyat. Jadi berbalik kepada saudara White, seperti yang White dikatakan tadi, terdapat bantuan daripada kerajaan pusat dan negeri yang diberikan kepada rakyat
Tetapi sebagai seorang yang prihatin pada pemasalahan rakyat di bawah, adakah pada pandangan saudara Wan, adakah bantuan-bantuan ini sampai ke golongan sasaran seperti yang dikatakan oleh kerajaan? Dipersilakan. Sebab itu, Pakatan Harapan atau utamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu tegaskan bahawa sebarang perbelanjaan ataupun peruntukan khas untuk COVID ini hendaklah dibawa ke Parlimen. Tapi kebanyakannya mereka salah faham. Ya. Dia ingatkan jangan keluar duit dulu, kena bersidang dulu baru keluar duit. Yang sebenarnya duit bantuan boleh peruntukan boleh disalurkan terus. Cuma apa yang perlu adalah bawa perkara ini ke Parlimen supaya semua parti boleh membahaskan ya berapa peruntukan yang dapat, daripada mana peruntukan itu dapat dan bagaimana ia diagihkan. Dan mungkin boleh mengurangkan sikit kalau ada keterisan dalam agihan-agihan. Sebab itu kalau kita tengok pada awalnya peruntukan contohnya macam BPN ya, ada YB yang dapat ya, ahli parlimen yang dapat bantuan walaupun mereka tak mohon tapi mereka dapat ya. Di situ menunjukkan ada sedikit keterisan ataupun kecuaian dari segi menyalurkan peruntukan. Sebab itulah kehendak Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Pembangkang bahawa benda ini dibawa ke Parlimen supaya dapat kita sama-sama bincang bagaimana peruntukan ini naklah diagihkan kepada rakyat dan kepada siapa yang sepatutnya yang diutamakan untuk mendapat bantuan. Sebab itu saya katakan bahawa sekarang sampai hari ini pun masih ada lagi yang merungut ya, tak dapat BPN, tak dapat sebab ada SSM dan sebagainya. Dan kita tahu di antara peniaga-peniaga kecil, mereka kecil tapi mereka ada SSM kerana mereka ada buat pinjaman tekun dan sebagainya. Oleh kerana mereka ada SSM, maka mereka tidak dapat dan kena merayu dan sebagainya lah. Jadi ini di antara masalah yang kita hadapi akibat daripada kita membahas perkara yang tidak mau berunding, tidak mau bincang, sebab ini COVID bukan isu politik. Ini merupakan isu negara yang sepatutnya melibatkan semua parti dalam negara kita lah. Jadi itu yang kita rasa kesal sikit lah. Sebab itu kita banyak terdengar ya, macam-macam rungutan dari segi ketidakadilan, ya, ada yang dapat, ada yang tak dapat dan sebagainya. Saya boleh simpulkan apa yang dikatakan oleh Saudara Wan, iaitu ada sedikit irisan di dalam pengagihan bantuan untuk sampai ke golongan sasaran. Jadi kita mengharapkan semoga negara kita dan khususnya negeri Pahang ini akan dapat menang, kita akan dapat menang dan dapat menangani pandemik COVID-19 ini. Dan alhamdulillah setakat hari ini kita dapat melihat kebanyakan negeri pun dah mula bebas daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi kita tinggalkan dahulu kita punya isu berkenaan dengan COVID-19 dan kita akan ulas sedikit mengenai isu-isu semasa yang berlaku di dalam negeri Pahang, iaitu seperti mana yang kita tahu pada hari ini dan juga pada waktu ini kita telah di sini telah diadakan satu pilihan raya kecil bagi menggantikan yang menggantikan Ado yang telah meninggal dunia, dan kita dapat lihat di sana seperti yang kita sedia maklum, terdapat 3 calon yang telah bertanding di dalam pilihan raya tersebut, sedang bertanding, dan kita melihat satu calon tersebut daripada Parti Barisan Nasional, iaitu Muhammad Syahrim, dan 2 calon lagi merupakan calon bebas, iaitu Tengku Zainul Hisham dan juga saudara Muhammad Syukri Ramli. Tetapi kita ketiadaan calon daripada Pakatan Harapan. Seperti yang kita semua maklum, Pakatan Harapan tidak meletakkan sebarang calon di kursi tersebut. Jadi saya ingin meminta pandangan daripada YB selaku Bendahari Agung untuk menceritakan sedikit berkenaan dengan keputusan ini. Adakah tindakan ini tepat dan boleh berikan justifikasi di atas cadangan tersebut? Okey, dipersilakan YB Lee. Terima kasih. Saya cuma ingin ulas sedikit saja.
sebab saya rasa kebanyakannya usaha dan juga tenaga kita memang ditumpukan kepada isu COVID dan untuk menangani kekangan rakyat yang dihadapi sekarang. Tentang PRK Cini, keputusan dibuat oleh keadilan peringkat pusat bahawa kita tidak bertanding dalam 2 minggu lepas, mengambil kira situasi COVID yang masih berterusan. Dan kita tidak mahu merisikokan bukan saja jentera kita lah, tetapi juga rakyat ataupun pengundi di sini. Dan pada masa yang sama memang usaha ditumpukan tentang isu-isu COVID dan sebagainya. Pada masa yang sama kita juga tidak memberikan kita tidak bertanding, tapi kita memang memberikan kita tidak endorse lah, kita tidak memberikan menyokong mana-mana calon, tapi kita memberikan ruang kepada pengundi-pengundi di sini untuk membuat keputusan yang terbaik. Tetapi tidak bertanding itu juga bermakna ada beberapa isu yang penting yang mana kita tidak dapat bawa. Jadi saya di sini contohnya isu-isu peneroka lah di sini, dan juga ada isu bekalan air di beberapa kampung orang asli, dan banyak lagi isu tapi kali ini kita tidak dapat, dan saya sini memang mengharapkan kesemua isu ni dapat ditangani, diatasi dalam kesempatan PRK ini, walaupun sebelum itu tidak dijaga dengan baik, tidak diselesaikan, tapi saya memang semoga PRK ini dapat juga memenuhi kehendak dan juga keperluan pengundi dan rakyat di sini. Terima kasih. Jadi keputusan PKR dan Pakatan Harapan untuk tidak meletakkan calon adalah disebabkan oleh situasi kita ketika ini, iaitu dilanda oleh wabak COVID-19. Okay, jadi saya ingin bertanya kepada saudara Wan, manakah Wan merupakan aktivis rakyat? Adakah pada pandangan saudara Wan, adakah rakyat Cini bersedia ataupun mempunyai mood untuk keluar mengundi, ataupun mereka akan memboikot pilihan raya tersebut dengan peratusan keluar mengundi yang rendah? Boleh bagikan pandangan daripada saudara Wan? Silakan. Saya rasa peratusan kali ini saya agak memang menurun untuk PRK Cini. Tetapi bagi pengundi-pengundi tempatan terutamanya di Cini, mereka sudah tentunya akan mengambil kesempatan daripada hari kecil ini untuk mereka mendapatkan apa yang selama ini mereka tak dapat. Walaupun Cini dipegang oleh UMNO Barisan Nasional begitu lama, kita PKR pernah menang sekali saja di Cini, kemudian terusnya berterusan berpenggal-penggal, kemudiannya dipegang oleh UMNO Barisan Nasional di Cini. Tapi banyak masalah yang masih lagi tidak diselesaikan. Dan bila diumumkan PRK di Cini, baru kita tengok ada menteri turunnya, nak tengok internet, talian internet, kemudian nak tengok air dan sebagainya, ada yang bagi geran tanah dan sebagainya. Jadi bagi warga Cini, mereka boleh fikir sendiri, apakah ini cara politik yang seharusnya dimainkan oleh UMNO Barisan Nasional? Bermakna kalau tidak berlaku kematian, tidak berlakunya PRK Cini, adakah masalah ini boleh diselesaikan? Jadi ini nampaknya mewujudkan tidak ikhlaslah untuk membantu masyarakat di Cini. Jadi saya rasa ada harapan, agak baik kepada dua calon bebas yang bertanding di Cini, supaya kalau mereka pandai memainkan dan menyampaikan apakah hasrat mereka bertanding untuk membawa suara pengundi-pengundi di Cini, mereka mungkin boleh beri saingan yang kuat kepada calon Barisan Nasional. Dan keadilan semestinya kita dah keluar kenyataan bahawa kita menyerahkan dan kita menghormati hak pengundi-pengundi Cini untuk mereka menaikkan demokrasi. Mereka boleh memilih wakil-wakil mereka asalkan mereka rasakan bahawa calon itu mempunyai inspirasi yang seakan-akan sama dengan Pakatan Harapan, iaitu mendahulukan rakyat dan memberikan suara masyarakat Cini untuk dibawa ke dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi saya rasakan bahawa sudah pastinya calon daripada Barisan Nasional tidak lagi boleh diharap
untuk membawa calon, membawa suara pengundi di Chini ke dalam DUN, ya, kerana mereka pun dah sebelum ini, ya, mereka dah mewakilinya dan mereka tidak dapat mengatasi banyak masalah di Chini. Oleh itu saya fikir pengundi di Chini harus memberikan peluang, ya, kepada 2 lagi calon untuk mereka bawa suara mereka ke dalam Dewan Undangan Negeri. Itu yang saya fikirkanlah. Okey, YB. Okey, seperti yang diperkatakan oleh saudara Wan, beliau mengatakan bahawa mungkin akan berlaku persaingan sengit di antara 3 calon. Jadi apa pandangan daripada YB? Adakah soalan cukup mas ni? Adakah YB menjangkakan calon bebas mempunyai peluang untuk menang di sini memandang terdapat beberapa isu berbangkit seperti yang dikatakan oleh Wan Fauzin seperti isu air dan juga isu FDB dan ekonomi. Okey, sila berikan pandangan YB. Saya nampak memang terdapat banyak isu yang tidak diselesaikan sehingga hari inilah, dan PRK ini boleh dijadikan satu peluang, satu pentas untuk bicara, untuk meneliti dan untuk memperhalusi isu-isu yang ada. Jadikanlah ini satu tanggungjawab dan satu peluang untuk menyelesaikan isu-isu rakyat kita yang duduk di sini, kebanyakannya peneroka, kampung-kampung orang asli dan masyarakat luar bandar. Dan ini memang menjadi keprihatinan termasuk keadilan selama ini. Cuma memandangkan kami tidak masuk gelanggang lah untuk kali ini, jadi saya tidak ulas banyak. Saya cuma memberikan doakan yang terbaik kepada semua calon. Yang penting, ya, berjiwakan rakyat. Yang penting membawa suara mereka ke dalam dewan. Yang pastinya saya akan jumpalah antara 3 ni, saya akan jumpa seorang, ya, dalam sidang dewan yang akan datang. Jadi sesiapa pun yang menang, saya nampak perlu mempertingkatkan lagi sebab isu-isu dilihat agak nyata dan jelas tidak selesai lagi. Jadi siapa yang menang pun perlulah berikrah dan juga berhasrat untuk membawa semua isu ini ke dalam dewan. Terima kasih. Okey, terima kasih YB. Okey, saudara Wan, tadi YB telah berkata bahawa YB tidak memberikan sebarang keputusan sama ada antara 3 calon yang akan menang. Tetapi mengikut pendapat saudara Wan, adakah calon-calon yang masuk bertanding itu menepati cita rasa oleh rakyat? Adakah rakyat akan memilih salah seorang daripada mereka? Dan boleh ulas sedikit mengenai calon daripada Barisan Nasional yang dilihat sebelum ini seolah-olah anak Najib yang akan bertanding, tetapi tiba-tiba calon lain yang dikeluarkan ataupun yang dipandingkan bagi kursi sini. Dipersilakan. Saya melihat di sini mereka lebih kepada calon anak tempatan, ya. Anak tempatan, dan mungkin sebab itu di antaranya anak Najib mungkin tidak dicalonkan kerana mereka tidak mahu menanggung risiko, dan anak Najib pun akan bawa satu image Najib jugalah, ya. Jadi satu risiko jugalah untuk UMNO Barisan Nasional di sini. Dan saya melihat di antara calon yang paling menyerlah di antara 2 calon bebas itu adalah satu calon yang dikatakan daripada Bersatu, ya, yang katanya telah pun dipecat daripada Bersatu kerana bertanding dalam PRK sini ini, iaitu Hisham. Dan beliau adalah daripada timbalan ketua bahagian di Pekan, dan beliau sanggup dipecat kerana untuk menawarkan dirinya menjadi calon di Cheni. Jadi difahamkan rata-rata di Cheni membayangkan bahawa Tengku Hisham mampu memberi saingan. Kalau tak dapat, tak hilang deposit pun saya rasa satu keadaan yang membanggakanlah, ya, dan mungkin boleh memalukan UMNO Barisan Nasional sendiri kalau mereka memberikan saingan yang hebat. Dan saya rasa inilah di antara yang ditakuti oleh UMNO Barisan Nasional, dan walaupun mereka berdepan dengan 2 calon bebas, tapi mereka nampaknya begitu gigih sekali di sini, ya, berjumpa dengan rakyat, menawarkan berbagai-bagai, ya, bagi geran tanah dan sebagainya, membuat janji-janji dan sebagainya. Itu menandakan bahawa mereka pun tidak pandang mudah kepada 2 calon bebas yang bertanding di sini. Jadi kita minta, ya, kepada pengundi-pengundi
di sini supaya membuat pilihan, kena buat pilihan, dan mereka melihat antara 3 calon di mana betul-betul memberikan komitmen dan juga banyak bercerita tentang masalah rakyat di sini dan yang diboleh yakin ya untuk membawa suara rakyat sini tanpa rasa takut dan gentar lah. Jadi itulah harapan kita kepada pengundi-pengundi di sini. Jadi walau apa pun keputusannya nanti, kita berharap supaya wakil rakyat tersebut membawa suara rakyat dan membantu untuk meningkatkan lagi ekonomi dan juga memajukan lagi rakyat di sini. Jadi untuk seterusnya, memandangkan panelis kita ini merupakan seorang Bendahari Agong PKR. Jadi mungkin kita boleh ulas sedikit mengenai situasi isu semasa yang berlaku di peringkat nasional. Seperti yang ramai sedia maklum, telah berlaku krisis pada 23 Februari yang lalu, iaitu diberi nama sebagai langkah Sheraton, dan kemelut tersebut telah membawa kepada berakhirnya maaf, bukan langkah Sheraton, pengkhianatan Sheraton. Ya, Dia lebih tepat, langkah tu tak tepat. Ya, pengkhianatan Sheraton yang telah membawa kepada kemelut yang menyaksikan bahawa PH telah dikhianati dan telah ditumbangkan. Dan seterusnya kerajaan PN iaitu Perikatan Nasional telah wujud dan menyaksikan pada 1 Mac Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Dan saya ingin meminta pandangan daripada YB, iaitu sepanjang 4 bulan pentadbiran Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Adakah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin ini sesuatu yang bagus untuk negara dari segi ekonomi dan lebih-lebih lagi di saat COVID-19 sedang melanda dan faktor-faktor kesihatan? Adakah kerajaan pentadbiran Muhyiddin telah melakukan yang terbaik untuk negara? Dipersilakan Wabi. Terima kasih Saudara Saifullah. Topik ni besar dan mungkin kita memerlukan forum ataupun tempat platform lain untuk bicarakan secara lebih teliti. Cuma secara ringkasnya, apa yang berlaku pada bulan Februari merupakan satu pengkhianatan ataupun satu tindakan yang memang tidak bertanggungjawab. Tuan-tuan puan-puan masih ingat ya, isu COVID ni mula melanda bulan Januari. Dan bulan Februari sebelum Tahun Baru Cina, China telah pun tutup border ataupun sepadan mereka untuk cuba mengatasi dan menyelesaikan isu ini. Masa itulah seluruh dunia mula mengambil langkah-langkah. Tetapi kita nampak langkah yang diambil oleh segelintir elit politik di negara ini adalah langkah tidak lain tidak bukan untuk merampas kuasa. Jadi ini merupakan perkara yang amat mendukacitakan. Tapi baiklah, walau apapun perkara ini kita nampak telah pun berlalu. Hari ini kalau kita mengimbas balik beberapa perkara yang dibuat dengan kita kata memuaskan ataupun ada beberapa perkara yang kurang memuaskan, saya boleh katakan dari segi menangani isu ini ada seorang tokoh lah yang memang menjalankan kerja ataupun tanggungjawabnya dengan baik, iaitu pengarah kesihatan kita ya, Datuk Noor Hisham, yang menjadi tonggak dalam proses ataupun dalam usaha menyatukan rakyat untuk mengatasi wabak COVID ini. Tahniah kepada barisan penjawat awam kita yang begitu profesional yang juga menjalankan tugas mereka dengan amat baik. Pada masa yang sama kita nampak dasar-dasar untuk membantu ekonomi kita, memulihkan ekonomi, dasar-dasar memberikan sokongan melalui dana kepada rakyat kita, kepada peniaga-peniaga kecil kita. Untuk itu saya setuju dan saya menyokong. Saya menganggap itu merupakan langkah yang tepat dan perlu, kerana negara-negara lain, memang semua negara menjalankan stimulus ataupun kita kata rangsangan untuk membantu mengekalkan pekerjaan dan juga membantu
menstabilkan ekonomi kita dalam keadaan yang sangat-sangat negatif ini. Jadi bab ekonomi ini saya nampak bantuan itu tepat, cuma mungkin kuantum itu masih tidak cukup. Kita tak rasa lagi tuan-tuan puan-puan kerana bantuan masih diteruskan sehingga hujung bulan Jun, iaitu seminggu akan datang. Tuan-tuan puan-puan perlu ingat bulan Julai adalah genap 3 bulan selepas PKP. Dan kalau ikut perniagaan kitaran wang itu, kebanyakan term ataupun kita kata tempoh pembayaran adalah 90 hari ya. Jadi bulan Julai adalah bulan yang mencabar. Lebih mencabar tuan-tuan puan-puan. Satu lagi bulan adalah bulan 10 yang mana penangguhan bayaran ansuran semua telah tamat ya. Bulan 10 tamat. Jadi itu merupakan satu lagi cabaran yang amat besar buat rakyat, dan saya menganggap kerajaan perlu mendalamkan lagi dan juga menambahkan lagi bantuan kepada rakyat. Kita jangan lihat jauh lah, kita lihat negara-negara jiran, memang bantuan mereka momentumnya sangat besar. Yang ini yang saya rasa tepat, tapi cuma yang lain memang nampaknya agak luar biasa dan memang agak ganjar. Yang mana kita nampak sidang parlimen lah yang merupakan proses demokrasi yang sangat asas. Persidangan beberapa hari itu telah disingkatkan kepada sehari, kemudian 2 jam, kemudian sejam, tak ada pembahasan, duduk dan dengar, kemudian ditangguhkan. Ini bukan cara pengendalian parlimen yang boleh diterima oleh rakyat, tuan-tuan puan-puan. Dan kemudian kita nampak juga pelantikan GLC ya, yang begitu agresif ya, yang begitu luas skopnya, tidak berlaku dalam sejarah Malaysia kita, yang mana setiap orang dapat, setiap wakil rakyat dapat sesuatu. Mereka bukan lagi wakil rakyat lah, tapi mereka juga wakil untuk mendapat jawatan. Jadi ini merupakan perkara yang tidak sihat, dan saya nampak lebih usaha diperlukan untuk menyatukan dan juga menggemblengkan seluruh tenaga rakyat. Seperti apa yang saya kata tadi, kita ada gelombang kedua, risiko itu ada, dan ekonomi makin mencabar. Kita perlu usaha yang lebih, dan pastinya bukan langkah ataupun kaedah yang kurang demokratik. Sebab kalau kita nak satukan rakyat, janganlah guna cara lama, cara diktator, cara untuk membeli wakil rakyat dengan memberikan jawatan. Ini semua tidak membantu. Terima kasih. Terima kasih kepada YB Lee Chin Chong. Dan soalan saya kepada saudara Wan. Seperti yang diberkatakan oleh YB Lee sebentar tadi, kita telah negara kita antara negara yang berjaya menangani COVID dengan berkesan, disebabkan oleh Tan Sri Hisham, kita punya frontliners kita. Dan kita sekarang terdapat satu viral, iaitu Muhyiddin digelar abah oleh rakyat. Rakyat seperti gembira dengan Perdana Menteri kita yang ke-8. Jadi apa respon daripada saudara Wan? Ulang balik soalan. Muhyiddin digelar abah oleh rakyat. Setuju? Adakah Tan Sri Muhyiddin telah berjaya mengambil hati rakyat? Respon. Ya, kalau istilah abah ni pun kadang-kadang ada abah yang terlalu mengikut kehendak anak, ya. Kehendak yang tak sepatutnya diberi kepada anak sebagai imbuhan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dia berperangai seperti abah, ya betul, dia boleh agihkan JLC dan sebagainya jawatan sebagai satu upah untuk menyokong beliau. Dan saya tak nampak apa-apa pun kejayaan ataupun kelebihan yang ada pada Muhyiddin sepanjang 100 hari lebih beliau menjadi seorang Perdana Menteri. Dan yang paling malangnya sekalipun, menteri-menteri kabinet pun saya lihat macam tidak berfungsi ya. Dan beberapa bulan ni saya rasa mereka makan gaji buta lah. Ya, tak nampak dasar-dasar baru selain daripada dasar-dasar daripada Pakatan Harapan yang diteruskan sekarang ini. Dasar baru memang tidak nampak apa yang mereka tunjukkan. Ya, rakyat tak nampak apa, melainkan mereka membelanjakan duit yang kita simpan daripada kerajaan Pakatan Harapan, mereka belanjakan, mereka bagi kepada rakyat. Sebab sekarang ini mereka tidak dapat menjana ekonomi, wang tak masuk. Jadi apa yang ada dalam simpanan mereka belanjakan,
Dan mana itulah cara Muhyiddin, dan saya tak nampak apa kelebihan beliau sebagai Perdana Menteri setakat 1 hari lebih, dan memang beliau gagal lah sebagai seorang Perdana Menteri. Ialah sekarang ni pun kerajaan begitu rapuh, di mana beliau tidak mendapat sokongan yang penuh daripada ahli parlimen yang menyokong Perikatan Nasional. Bahkan sesama mereka pun ada saling curiga, mencurigai dan sebagainya. Bagaimana kita nak membina negara kalau di kalangan mereka sendiri pun masih lagi saling percaya tak percaya kan? Dan ada yang minta bubar parlimen, ada yang minta sekarang ni dalam keadaan cecah merebah lah. Jadi kita rasa kesal lah apabila tindakan pengkhianatan ini berlaku dengan cara yang tak betul, maka lahirlah sebuah kerajaan yang tak betul. Mungkin sedikit daripada saudara Wan, saya ingin bertanya, adakah dari segi untuk long term, untuk jangka masa panjang, adakah cara pentadbiran Muhyiddin ini sesuatu yang bagus untuk rakyat? Sedikit daripada saudara Wan. Ulang sekali lagi, sangkut. Adakah corak pentadbiran Muhyiddin yang memberikan gula-gula kepada rakyat dan juga kepada ahli parlimen ini merupakan tindakan yang bagus untuk jangka masa yang panjang? Saya rasa beliau pun sekarang ni dah tak ada gula-gula lagi nak ditaburkan kepada rakyat. Kerana kewangan negara semakin lama semakin menipis dan wang pun tidak masuk dalam negara kita. Dan lepas ini kita akan lihatlah, sekarang kita tengok harga minyak turun, betul. Harga minyak turun kerana harga pasaran dunia minyak jatuh, tetapi harga barang tak turun. Sekarang ini masa Pakatan Harapan, saya masih ingat, saya di antara orang yang menyeras sebagai pengawas untuk barang-barang, harga barang kan. Kalau dulu harga ayam RM5 paling tinggi tak sampai RM6, 1 kilo sekarang sudah RM7, RM8. Semalam saya pergi pasar raya, sudah RM7 lebih ayam 1 kilo. Harga minyak turun. Sepatutnya bila harga minyak turun, rakyat akan menikmatinya dengan harga barang yang turun. Tapi kenapa minyak turun, harga barang tak turun, bahkan semakin naik? Itu menandakan ada sesuatu tak kena dalam ekonomi negara kita, kerana ialah dalam keadaan kerajaan macam ni, mereka menteri pun tak buat kerja, masing-masing ambil jawatan untuk kedudukan diri masing-masing, dan saya tak nampak apa pun ya, menteri-menteri yang bercakap tentang rakyat dan sebagainya. Kalau kita tengok soal hari-hari pun mereka cerita tentang jawatan, agihan. Hari ini bagi kepada jawatan pada Noh Omar, 2-3 hari Noh Omar letak jawatan, ambil balik jawatan lain. Jadi mereka mengagih-agihkan ya, jawatan di kalangan mereka. Dan rakyat hanya jadi bangsa sekarang ini. Mereka merasai begitu sukarnya berada dalam keadaan negara seperti ini. Dan kita harapkan sesuatu akan dapat berlaku lah ya, demi untuk kepentingan rakyat. Okey. Alright, terima kasih saudara Wan. Dan kepada YB, seperti yang dikatakan oleh saudara Wan sebentar tadi, kita melihat kerajaan sekarang berada dalam keadaan yang rapuh, yang tidak bersatu. Tetapi saya ingin bertanya kepada YB Lee selaku Bendahari Agung yang terlibat dalam mesyuarat di peringkat pusat. Saya ingin bertanya kepada YB Lee, bagaimana dengan Pakatan Harapan? Adakah Pakatan Harapan mampu memberi sesuatu yang baru atau yang lebih menarik daripada kerajaan Perikatan Nasional? Dan bagaimana dengan situasi sekarang, memandangkan Tun Mahathir sendiri di dalam kenyataannya semalam, beliau mengatakan bahawa beliau tidak akan menerima PKR dan juga Anwar sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Mungkin YB Lee dapat respon sedikit berkenaan dengan masa depan Pakatan Harapan. Silakan YB Lee. Terima kasih. Sebelum saya menjawab soalan saudara Saifullah, saya ada sedikit tidak setuju dengan kenyataan Wan Fauzuddin tadi yang kata menteri tak buat apa-apa. Sebenarnya banyak menteri juga kerja-kerja mereka telah buat kan. Contohnya ada yang mereka sibuk juga untuk menjadi Doraemon, pakai macam Doraemon, keluar untuk meninjau keadaan dengan lambang ada perkataan menteri di atas. Ya, ada yang sibuk buat pertandingan TikTok kan di kampus supaya mahasiswa semua rasa terhibur dengan gelak menteri kita. Ada juga menteri yang kata minum air panas ya boleh membunuh virus COVID. Jadi saya nampak memang mereka rajin buat kerja untuk menghiburkan rakyat
dalam keadaan yang susah ini, bukan tak buat kerja. Jadi ini sedikit berbeza pendapat. Tidak lupa juga saya sangat perlu setujulah dan perlu menekankan sekali lagi bahawa pada 19 hari bulan Jun, keadilan Majlis Pimpinan Pusat, kita sebulat suara telah memutuskan bahawa kita tidak setuju dengan bahawa kalau Tun Mahathir dicalonkan sebagai Perdana Menteri sekali lagi. Itu tidak bererti kita tidak bekerjasama dengan beliau dan juga dengan rakan-rakan lain. Cuma calon Perdana Menteri itu sedikit bercanggah dengan idealisme, dengan perjuangan kita selama ini, dan kami menganggap penting keadilan membuat satu keputusan yang tegas supaya kita boleh move on bersama. Kalau yang tentang jawatan saja, saya rasa itu bukan perkara yang paling penting untuk kita mencalonkan sesiapa. Cuma dasar-dasar yang dibawa, agenda-agenda yang dibawa itu adalah lebih relevan dengan apa hasrat rakyat kita. Keadilan juga terus komited kata kita akan terus memperjuangkan dan juga membela nasib rakyat tanpa mengira latar belakang mereka lah. Bukan kata kita bantu orang kaya seperti kerajaan PN sekarang, yang jadi YB tu dapat jawatan lagi, tapi rakyat kekal susah. Dasar membantu pekerja-pekerja, sekarang kadar pengangguran telah meningkat 5% dah. Lebih kurang 800,000 lah orang hilang kerja. Kita perlu mengambil berat tentang isu-isu sebegini. Peneroka pun susah, harga sawit kata dah naik. Memang harga sedunia lah, tapi akan datang macam mana kan? Keperluan, permintaan mungkin menjadi lembab selepas ini. So apakah langkah untuk membantu peneroka kita, petani-petani kita yang terpaksa merobohkan ladang mereka, pertanian mereka. Saya nampak semua ni perlu ditangani dengan serius supaya rakyat jelata kita boleh dibela dalam keadaan kritikal ini. Takkanlah rakyat ni dah berpuluh-puluh tahun bayar cukai, bayar MPK, bayar ini, bayar itu. Sekarang kita minta kerajaan jaga kita 3 bulan je. Takkanlah itu tidak boleh kan? Jadi ini sangat penting. Dan di samping itu kerajaan juga kata menegaskan bahawa tidak setuju dengan pelantikan GLC untuk kemewahan elit kita. Kita nampak dah ada menteri besar sibuk dia ubah suai, dia tukar sofa yang mewah. Ada menteri hari ini dia tukar kereta Lexus. Lexus tu apa kan? Rakyat makan biskut Lexus je. Tapi menteri besar kita boleh pakai kereta mewah, kereta Lexus tu. Dan kita juga tidak setuju dengan beberapa kes mahkamah sekarang yang membebaskan tokoh-tokoh yang sebelum ini didakwa di mahkamah. Kes tu sangat kuat dan saya nampak jangan jadikan mahkamah kita macam mahkamah kangaroo. Jadi ini semua dijelaskan oleh keadilan dan kita nak move on. Kita nak move on bersama rakan kita dalam Pakatan Harapan. Kita nak move on dengan sesiapa yang setuju dengan agenda ini. Okey. Terima kasih. Ada panas sikit, so nak kena minum sikit juga. Rakan lain tolong share lah, kita nak habis dah kan. Penghujung dah. Tolong share sikit video kita. Sedikit YB, tambahan. Adakah sokongan ahli parlimen mencukupi? Soalan cukup Mas. Sedikit daripada YB. Saya nampak rakyat dah jelas pun dengan keadaan sekarang. Iaitu kita tak kira lah Mahathir ataupun Datuk Seri Anwar, Tun Mahathir dan mungkin pimpinan lain semua tengah berusaha untuk mendapatkan majoriti. Bulan 7, bulan Julai sidang parlimen. Dan sidang parlimen bukan bulan 7 tapi untuk sidang parlimen bulan 10 tahun depan, 2 tahun akan datang, kesemuanya boleh dijadikan tempat untuk menguji legitimasi, menguji sama ada kerajaan sedia ada mempunyai majoriti yang selesa. Kalau tidak, perlulah mereka mereka perlu berhadapan dengan ujian rakyat ini. Jadi apa yang penting bagi saya, majoriti itu penting. Tapi mengapa kita perlu majoriti itu? Apa yang kita akan laksanakan jauh lebih baik daripada kerajaan PH sebelum ini. Kesilapan sebelum ini diperbetulkan. Kita jadi
betul-betul membawa agenda reform yang lebih mendalam yang membantu rakyat yang saya sebut tadi. Terima kasih kepada YB. Jadi saudara Wan Fauzuddin, seperti yang dikatakan oleh YB tadi, kemungkinan Pakatan Harapan mempunyai peluang untuk kembali sebagai kerajaan untuk mengambil semula mandat rakyat. Dan saya ingin bertanya kepada saudara Wan, pendapat daripada saudara Wan sendiri, bagaimana dengan keadaan Perikatan Nasional pula? Adakah Perikatan Nasional sekarang berada dalam keadaan yang kukuh atau retak menanti belah? Dan adakah PRU akan diadakan dalam masa yang terdekat? Kerana terdapat rumus mengatakan bahawa PRU boleh diadakan pada bila-bila masa. Silakan. Kalau kita ikut kehendak yang diminta oleh UMNO dan juga PAS ataupun Muafakat Nasional, mereka lebih mengharapkan supaya parlimen dibubarkan. Kerana pada mereka mendapat manfaat dan mereka rasa yakin mereka boleh menang dalam PRU sekiranya diadakan dalam waktu yang terdekat ini. Di peringkat Muhyiddin, dia menjadi masalah kerana beliau boleh mengatasi masalah yang dihadapi oleh Parti Bersatu. Kerana Parti Bersatu pun memang parti yang baru tu rapuh sekali, di mana pengurusi dia pun tak ada dah, kena pecat. Beberapa orang yang telah pun dibuang, Bersatu dalam keadaan yang begitu lemah sekali. Bagaimana Bersatu nak menghadapi PRU? Ini adalah dilema yang dihadapi oleh Muhyiddin. Dan bagi kita Pakatan Harapan, kita dah biasa menghadapi dalam bentuk apa pun PRU, dalam bentuk apa pencabaran, kita dah biasa hadapi. Ya, kita dah biasa hadapi. Walaupun mungkin agak sukar apabila kita menghadapi PRU kerana kita tidak dapat dalam tempoh 22 bulan kita menjadi kerajaan, kita belum dapat sepenuhnya mempamerkan apa yang terbaik untuk rakyat. Ya, itu memang ada masalah bagi kita. Yang antaranya adalah janji-janji manifesto yang masih lagi yang belum dapat kita laksanakan dalam tempoh 22 bulan sebagai kerajaan. Tetapi kita ada jawapan kepada rakyat bahawa kita gagal 22 bulan untuk melaksanakan reform yang sepenuhnya kerana kita dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang tidak ada jiwa reform. Itu problem dia. Dan beberapa orang menteri-menteri yang terlalu banyak berpolitik. Ya, contohnya seperti Azmin Ali dan sebagainya. Sebab itu kita lihat masalah FEDA tak dapat diatasi. Kalau kita pergi di Ceni, kalaulah calon yang bertanding di PI Keceni adalah calon PKR, bagaimana kita nak berkempen dengan penokong FEDA yang akan mengatakan di mana janji-janji kita untuk menghapuskan hutang peroka dan sebagainya. Sedangkan di waktu itu menterinya adalah menteri yang berada dalam kerajaan dia sekarang ni, Kerajaan Perikatan Nasional. Ya, di situlah dia suara yang kita nak dibawa masa kita jadi kerajaan 22 bulan tu gagal kita laksanakan kerana ada terbatas-batas yang tertentu. Banyak perkara yang sepatutnya kita tak boleh buat sewaktu kita jadi kerajaan tetapi dilanggar kerana yang memimpin itu tidak ada semangat reform. Sebab itulah saya bersetuju apabila kita kali ini Pakatan Harapan sepatutnya memang kita memerlukan sebuah kerajaan, lambat tak apa, tetapi sebuah kerajaan yang dapat melaksanakan dengan sempurna apa yang kita janjikan untuk melaksanakan reform pada negara. Jadi kalau kita teruskan juga dengan pemimpin yang lama, kita teruskan juga dengan nakhoda yang lama, saya rasa negara tidak boleh mencapai apa yang kita inginkan. Sebab itu kita menolak PKR khususnya, menolak Tun sebagai Perdana Menteri. Kerana kita ada asas dan hujahnya. Kerana kita dah melihat beliau menjadi diberi peluang untuk menjadi Perdana Menteri dan berapa banyak yang kadang-kadang kita tengok tidak sejajar dengan inspirasi informasi yang kita nak bawa kepada negara kita. Jadi yang lebih penting adalah perubahan yang kita nak dan kita memang bertekad untuk melaksanakan reform kepada negara kita lagi semua bidang. Sebab itulah kita memerlukan orang yang ada semangat ini. Orang yang ada semangat ini saja yang boleh bawa reform. Kalau orang yang tidak pernah merasai roh reformasi ini, mereka tidak akan membawa reformasi dan berlakulah apa yang telah pun berlaku selama 22 bulan yang lalu. Amat menyukarkan dan kita berdepan dengan rakyat pun agak sukar untuk kita menjelaskan kepada rakyat mengapa kita tak boleh nak buat apa yang kita janjikan. Jadi saya mengharap, saya minta supaya rakyat bersabar. Ya, kalau boleh memang kita nak balik ke mandat
rakyat sebelum PRU yang ke-15, kerana kita tahu kalau kita menanti PRU ke-15 berapa banyak lagi kemungkaran, ya, berapa ramai lagi orang yang sepatutnya bersalah dibebaskan dan berbagai-bagai lagi lah yang kita tak sanggup nak saksikan. Tetapi kita kena bersabar asalkan kita dapat menarik sokongan rakyat supaya memberi harapan kepada kita untuk melihat negara ini dipimpin oleh Pakatan Harapan dengan semangat reformasi yang sebenarnya yang kita mahukan. Yalah, saya ingin tambah sikit. Saya sangat setuju dengan apa yang saudarawan katakan tadi. Perkara ini juga sangat panjang lah, lebar dibincangkan dalam Majlis Pimpinan Pusat. Saya ingin menekankan di sini bahawa keputusan dibuat bukan sebab kita tidak suka seorang secara sangat personal. Bukan kita tak suka seorang tu jadi PM, ini jadi PM. Tapi ini juga bersangkut paut dengan apa dasar yang kita nak bawa, yang betul-betul tidak, supaya kita tidak menghampakan rakyat. Ya, ini penting. Dan bagi saya adalah cukuplah kita jangan hidup ya dengan persepsi-persepsi lama. Umpamanya satu contoh, ada yang kata orang Melayu ni malas. Ini satu prejudis yang begitu lama yang dipermainkan, dan kita tidak setuju ya dengan kenyataan-kenyataan sebegini. Rakan-rakan saya semua, saya nampak yang malas tu malaslah, dia tak kira siapa. Kalau dia malas, memang dia tak ada harapan. Tapi yang rajin kita nampak petani kita, nampak nelayan kita ya yang keluar awal pagi dengan bot mereka untuk dapatkan hasil harian, pencarian harian mereka. Saya tidak nampak ya yang stereotip yang semua ni boleh membawa negara kita ke satu tahap yang lebih tinggi. Ya, kita tengah bersaing dengan negara jiran kita. Dulu dengan Singapura, dengan Brunei, ya, kemudian dengan Thailand, dengan negara Indonesia. Takkanlah akan datang kita perlu bersaing dengan Myanmar, dengan Cambodia, ya, nanti dengan Afrika. Saya rasa cukuplah kita kena move on, membawa politik baru. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Wan dan juga kepada YB Lee. Walau apa pun yang terjadi kepada kita punya situasi politik kita pada masa akan datang, kita mendoakan dan kita berharap semoga kemelut ini akan cepat berakhir supaya negara kita dan kerajaan dapat fokus kepada menyelesaikan masalah COVID-19 dan juga isu-isu ekonomi yang sangat meruncing pada ketika ini. Dan juga kita perlu memastikan supaya bantuan ditagihkan kepada rakyat. Saya rasa itu lebih perlu diutamakan berbanding dengan permainan politik segelintir pemimpin yang gila kuasa. Jadi saya rasa setakat itu saja kita punya bicara pada malam ini. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada panelis-panelis kita yang hebat pada malam ini kerana sudi meluangkan masa bagi memberikan sedikit pandangan dan juga maklumat mengenai isu-isu semasa yang berlaku di dalam negara kita, khususnya di negeri Pahang. Dan terima kasih juga kepada semua penonton-penonton di luar sana yang daripada awal mengikuti kami, dan mohon maaf andai ada tersalah bicara, terkasar bahasa sepanjang program berlangsung. Semoga kita berjumpa lagi dalam program yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua. Terima kasih. Saya Minum tarik. dulu. Jumpa lagi. Jumpa lagi YB.